Alhamdulillah asyik berborak bersama dengan Mahirah perjalanan daripada Studio 4 Kompleks Radio Television Brunei Sungai Akar. Ini terasa Mahirah sampai tadi sudah ke daerah Blaid, dan Alhamdulillah lagi tak teruja apabila yang menyapa kita ni, yang tersenyum riang hari ini, rakan kita ni, rakan penyampai daerah Blaid, Madini Haji Ahmad. Assalamualaikum. Apa kabarnya Madini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Adini dan Mahirah pada pagi ini? Alhamdulillah kita berdua sihat. Rakan-rakan kita pun di Bandar Sepekar juga turut dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Ya, Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita sempat Dani berkongsi berkenaan dengan kata-kata positif, ya, kata-kata motivasi, ya. Jadi kalau menurut daripada Dani sendiri, apakah kata-kata motivasi ataupun kata-kata positif yang sering diberikan kepada diri sendiri untuk yang kita ni memberikan semangat ataupun menyuntik semangat, bukan sahaja barangkali daripada Dani, mungkin ada rakan-rakan keluarga yang terdekat yang sering memberikan motivasi kepada Dani. Ya, secara peribadi ya, kita juga diberikan kata-kata motivasi dari kawan-kawan dan juga keluarga, dan saya terpakai dengan satu ayat ini, iaitu kita ni akan sentiasa, walau apa saja yang berlaku pada kita ni, contohnya musibah atau kemarahan, kita ni akan sentiasa senyum. Kenapa kita ni akan sentiasa senyum? Kadang-kadang masalah kita ni atau kita ni tutup ni orang dengan senyuman, tidak mau orang lain tempias. Kerana kita ni orang jangan libatkan dengan orang kalau sekiranya kita ni yang ada masalah, jangan ni orang tempiaskan. Jadi kita ni tutup dengan senyuman. Kerana orang yang memiliki senyuman ni adalah seorang yang mempunyai orang capability ataupun kekuatan diri yang orang tidak menampakkan ataupun secara profesional tidak menampakkan masalah kita ni kepada orang lain. Kalau Dani cakap dia terpakai dengan kata-kata tu, saya pun terpakai Dani. Dani pun mengongsikan tadinya senyum, kalau orang senyum ni orang yang kuat katanya. Dani cuba senyum. Senyum. Ya, orang yang kuat sebenarnya Dani. Alhamdulillah. Betul sekali. Jadi kita difahamkan di daerah Blaid ada segmen wawancara. Jadi apa kata kalau kita terus saja serahkan kepada Dani untuk mengongsikan dari daerah Blaid. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam ceria Oda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Oda dan menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Blaid. Dan sebagai berkongsi bersamanya keadaan cuaca di daerah Blaid pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja, ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Dan Alhamdulillah ya, pada pagi ini kita akan bawakan satu segmen wawancara bersama dengan tetamu jemputan kita, yang mana pada hari ini kita akan mendengarkan satu topik, iaitu mengenai dengan nilai senyuman dalam pergaulan. Dan tetamu kita untuk hari ini Yang Mulia Profesor Dr. Haji Ismail bin Opak, merupakan konsultasi perundingan Brunei Darussalam, dan beliau pun sudah bersama kita di studio pada pagi ini, dan kami ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Profesor. Ya, Alhamdulillah. Apa khabar Prof pada pagi ini? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih. Alhamdulillah dalam keadaan yang sihat. Jadi Profesor, untuk hari ini kita akan mendengarkan mengenai dengan satu topik, iaitu mengenai dengan nilai senyuman dalam pergaulan. Jadi Profesor, mungkin mengenai dengan tajuk tersebut berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu mengenai dengan senyuman. Jadi senyuman juga boleh dikatakan sebagai penawar pada yang pemarah. Jadi serta menjadi doa kepada yang menerimanya. Mungkin Profesor boleh huraikan mengenainya. Silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bila kita memperkatakan mengenai senyuman ini, kita beruntung sebenarnya. Bila kita tersenyum, ada dua perkara yang timbul. Pertama ialah bahawa bila kita senyum, satu hormon yang dipanggilkan hormon endorfin. Endorfin ini adalah satu hormon dari otak turun ke jantung kita. Yang itu satu. Yang kedua, bila kita senyum, dia mengeluarkan alga, iaitu seri muka. Iaitu itu sebabnya orang-orang senyum, walaupun dia tua, dia masih berseri. Jadi artinya bila mengatakan tadi bahawa senyuman adalah penawar orang-orang pemarah atau pemarah ini, yang sebenarnya bila dilihat
Senyuman itu mengeluarkan ataupun senyum itu mengeluarkan satu hormon dipanggilkan endorfin. Endorfin ini turun ke jantung, dia menenangkan, mengamankan, menenteramkan jiwa kita. Oleh sebab itu kalau orang itu pemarah, maka senyuman adalah ubat yang paling mujarab. Adalah ataupun penawar yang paling penting dalam hidupnya itu. Artinya kalau kita nak supaya kita jangan pemarah atau jangan selalu marah, maka inilah yang artinya orang yang selalu senyum jarang marah, tapi orang yang jarang senyum selalu marah. Oleh sebab itu kita melihatkan inilah dua ini jadi perkara penting. Tetapi ini sebenarnya dibuatkan kajian oleh Harvard University daripada tahun 1976 hingga 1986. 10 tahun Harvard University mengkaji bahawa yang sebenarnya senyuman itu adalah sebagai penawar kepada pemarah ini. Artinya orang-orang yang pemarah, orang-orang yang suka memarah atau sama pemarah ini orang yang panas-baran, maka senyuman adalah ubat yang paling penting kerana dia menenangkan jiwa kita, menenangkan hati kita dan menenangkan perasaan kita. Oleh sebab itu bila kita senyum, perasaan marah itu akan turun. Itu sebabnya orang-orang yang memegang perkara ataupun jawatan-jawatan penting, maka senyuman itu adalah sebagai untuk menenangkan pemikiran yang kusut atau stres. Ini semuanya adalah penawar, iaitu senyuman itu. Dan alga tadi itu ialah bila kita tersenyum, alga keluar, iaitu cahaya muka kita akan keluar, menyebabkan kita berseri dan disukai, bukan hanya disukai oleh rakan kita, tetapi juga disukai keluarga kita, masyarakat kita. Itu sebenarnya. Kalau dilihat di sini senyuman merupakan ubat kepada mereka yang pemarah. Pemarah. Walaupun senyuman ini bukannya ubat yang dilihat secara fizikal, yang dapat disentuh, cuma adalah reaksi. Betul lah, reaksi daripada seorang yang memang suka senyum dan dilontarkan kepada mereka yang pemarah, contohnya lah Jadi orang pemarah itu akan reda hanya kerana melontarkan senyuman. Kerana senyuman ini merupakan seri, betul merupakan seri. Jadi orang yang menerima seri wajah orang yang senyum ini boleh meredakan perasaan orang yang marah. Itu yang kita dapat tahu untuk hari ini. Yang boleh orang meredakan bagi orang yang pemarah ataupun panas baran. Saya akan mencarilah orang-orang yang senyum selepas ini Jadi Profesor, mengapakah senyuman itu sangat menguntungkan kepada yang punya senyuman? Inilah beruntungnya. Inilah beruntungnya manusia yang kita ini pandai senyum. Amatlah rugi, misalnya katalah, amatlah miskin orang yang tidak pandai tersenyum. Yang sebenarnya senyuman ini atau kita senyum ini sebenarnya menguntungkan kepada diri kita sendiri. Pertama, dia boleh mengubah personality kita. Iaitu daripada dia mengubah personality itu artinya iaitu kita boleh meningkatkan karisma. Karisma ini adalah satu image penampilan kita kerana senyumannya itu. Yang kedua ialah mempertajamkan atau memperkayakan minda. Artinya orang tersenyum, dia hormon tadi endorfin itu turun. Dia menyebabkan dia pintar dan juga bijak. Oleh sebab itu orang tersenyum adalah orang bijak. Orang yang pemarah tidak bijak. Bukannya tidak bijak tetapi kurang bijaknya. Jadi yang ketiga ialah pergaulan. Artinya senyuman itu orang yang untungnya bila kita senyum ini, selalu senyum dan suka senyum, maka dia akan meningkatkan atau memartabatkan pergaulan. Pergaulan kita dengan rakan-rakan kita, pergaulan dengan keluarga kita, pergaulan dengan misalnya siapa pun. Oleh sebab itu dalam Islam mengatakan bahawa senyuman itu adalah sebagai satu sedekah, mementingkan. Oleh sebab itu dalam ilmu psikologi, bahawa senyuman ini maksudnya adalah sebagai satu doa. Artinya doa untuk keselamatan orang yang kita berikan senyuman, iaitu sebagai satu harapan kepada kita dan sebagai satu permintaan supaya dia selamat dan selamat segala-galanya. Inilah sebabnya bahawa untungnya senyuman itu dia mempertingkatkan personality kita. Dua, yang kedua mempertajamkan minda kita, dan ketiga ialah dia memartabatkan pergaulan kita. Orang yang saya suka senyum, dia tidak akan hidup seorang diri. So, ramai. Tetapi kalau orang pemarah, saya rasakan susah nak cari kawan dia. Senyum ini merupakan satu yang menguntungkan diri sendiri kerana dengan adanya senyuman itu ia boleh yang tuan katakan kita ni boleh rasa kita ni boleh memperbaiki cara pergaulan kita ni, dan juga apa yang saya
kira memikirkan secara keseluruhannya, senyuman ni membuatkan orang senang untuk bercakap dengan kita ni, senang bergaul dengan kita ni. Kerana kita ni memberikan senyuman kepada orang lain, jadi orang ni orang indah rasa galak. Anda rasa galak untuk bercakap dengan kita ni. Perasa kita ni selalu memberikan senyuman. Berbeza dengan orang yang pemarah yang kurang senyum lah saya katakan. Jadi takut-takut rasanya akan ditagur. Jadi orang yang senyuman ni adalah kelebihannya dan juga memang sangat menguntungkan kerana mempunyai kawan ataupun rakan yang ramai. Orang yang bagi senyuman yang banyak. Alhamdulillah. Jadi mungkin seterusnya Profesor, pengaruh senyum. Jadi apakah pengaruh senyum itu pada diri kita, Profesor? Terima kasih banyak. Yang sebenarnya senyuman ini besar pengaruhnya pada diri kita sendiri. Pertama, jiwa kita tenang kerana hormon endorfin itu tadi. Tenang dan juga aman. Itu satu. Yang kedua, kita dapat mempertingkatkan iaitu image kita melalui senyuman dari karisma. Yang ketiganya, kita dapat misalnya kata hidup begitu aman dan baik kerana apa kita disukai dan digemari oleh rakan dan kawan kita. Berbanding dengan orang yang tidak pandai tersenyum, hidupnya akan seorang diri. Oleh sebab itu dia tidak dapat bergembira. Kalau kita melihatkan dalam bahasa Jepun, luck comes to you, artinya bila smile, luck comes to you when you smile. Artinya orang Jepun mengatakan bahawa kalau kita itu selalu senyum, rezeki dan juga tuah ataupun nasib baik itu akan menghampiri kita. Oleh sebab itu kita akan melihatkan itu sebabnya bahawa orang Jepun percaya bahawa senyum itu adalah sebagai satu ciri-ciri hidup yang amat penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya rasakan bahawa dia menguntungkan pada diri kita sendiri kerana hidup kita tenang. Pertama, yang kedua ialah kita akan dihiasi atau akan diampiri dan didekati dengan rakan-rakan kita yang juga yang melihat bahawa senyuman itu ada sebagai satu doa, sebagai satu harapan dan sebagai satu impian bahawa itu dah yang diharap-harapkan oleh semua orang mencapai kehidupan yang bahagia melalui senyumannya. Saya memang sangat setujulah dengan Profesor mengenai dengan senyuman ini. Kalau dipikirkan juga senyum ini juga ada waktunya digunakan. Betul lah, Profesor kalau kita ni ada perhimpunan ataupun berjumpa dengan kawan-kawan, kalau macam senyum 24 jam itu ataupun susah juga tu. Kalau sekiranya ada senyum 24 jam seharian itu macam ada masalah juga. Jadi senyum tu ada bertempat. Senyum tu bertempatnya orang kita ni berjumpa dengan orang. Kadang-kadang kita ni boleh jual senyum seorang diri kalau kita ni mengenangkan masa-masa silam. Kadang satu senyuman tu ubat untuk diri kita sendiri juga. Betul lah. Dan juga saya pernah dengar juga senyuman ini membuat kita ni awet muda. Betul ke, Profesor? Betul lah. Ya, boleh kita ni membuat rasa awet muda. Dia awet muda kerana apabila dia senyum, alga. Namanya ALGA itu ialah bahasa Latin, iaitu seri. Seri itu akan timbul melalui muka ini. Oleh sebab itu dia orang tersenyum walau apapun umurnya, seri mukanya tetap bercahaya. Alhamdulillah. Jadi mungkin Profesor, saya ingin ajukan satu soalan cepu emas untuk Profesor sendiri. Pernah dikatakan senyuman adalah pengganti bicara. Jadi apa pendapat Profesor mengenai dengan ayat-ayat terima kasih tersebut? banyak. Yang sebenarnya senyuman ini begitu bernilai, begitu berharga kepada kehidupan kita. Tidak memerlukan kelulusan untuk senyum. Tidak memerlukan diploma atau ijazah untuk senyum. Tetapi sebenarnya senyuman itu ialah mengerti dan diartikan sebagai satu penghormatan, sebagai satu penghargaan, sebagai satu perkara yang kita memuliakan. Artinya melalui senyuman itu adalah artinya sebenar-benarnya dia memberi penghormatan dan sambil itu juga senyuman maksudnya ialah sebagai satu doa. Oleh sebab itu, kemesraan ini seperti mana yang disebutkan itu tadi, bahawa adalah sebagai satu lambang ataupun satu tanda persahabatan, persefahaman dan juga satu jiwa, satu perasaan. Ini melalui senyuman. Oleh sebab itu, senyuman dia boleh dimengertikan apapun bangsanya di dunia ini. Ialah bahasa yang paling indah. Oleh sebab itu, senyuman adalah satu hadiah adalah satu hadiah yang paling indah yang dimengertikan oleh semua bangsa. Masya Allah, saya sungguh tertarik dengan jawapan tersebut. Senyuman boleh
diartikan boleh dikenali oleh seluruh bangsa, walaupun senyuman ini bukan merupakan satu bahasa tapi ia dikenali oleh seluruh bahasa senyuman. Walaupun mereka yang berasal dari Nigeria ataupun Australia, kalau kita disenyum, ia merupakan satu bahasa yang dikenali oleh seluruh bangsa. Masya Allah, terima kasih Profesor mengenai dengan jawapan tersebut. Memang saya cukup kagumlah dengan jawapan tersebut. Alhamdulillah Profesor, terima kasih atas perkongsiannya dalam mengongsikan satu topik yang memang cukup menarik, ya, iaitu membuka hati dan juga minda kita ni, iaitu mengenai dengan nilai senyum dalam pergaulan. Dan ribuan terima kasih Profesor kami ucapkan. Alhamdulillah.